Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuwaira binti Abdul Talib. Nombor kad matrik 03 DPW 19F 2011. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang tokoh-tokoh kejuruteraan dalam Islam yang lain dan juga sumbangan sains, teknologi dan kejuruteraan kepada institusi intelektual Islam. Terdapat dua tokoh-tokoh kejuruteraan dalam Islam yang lain, iaitu Al-Jazari dan Taqi ad-Din. Yang kedua, Banu Musa. Okey, saya mulakan dengan tokoh yang pertama, iaitu Al-Jazari dan Taqi ad-Din. Beliau telah berjaya modifikasi kepada syaduf dan menerangkan kaedah penggunaannya dalam kitab-kitab karangan mereka. Syaduf ini adalah alat mengangkut air untuk kegunaan pengairan, perumahan, industri dan lain-lain. Mesin yang telah dicipta telah digunakan di Sungai Yazid di Damaskus, di mana mesin ini menerusi roda yang separuh terbenam dalam sungai dan akan berputar disebabkan oleh aliran sungai tersebut. Taqi ad-Din ada menerangkan dalam kitabnya mengenai alat mengepam air menggunakan roda bersekop. So, tak susahlah untuk zaman sekarang kita boleh membuat rujukan dalam kitab-kitab yang telah dihasilkan oleh Taqi ad-Din untuk mengetahui tentang alat mengepam air menggunakan roda bersekop. Seterusnya saya akan tunjuk beberapa contoh alat mengepam air atau dikenali sebagai syaduf. Air atas tu masukkan dalam saliran ni. Kadang dia dah tutup lah tu dengan saliran dia tu. Kalau buka saliran tu sampai ke bawah. Tokoh seterusnya ialah Banu Musa. Beliau telah mencipta mesin yang menggunakan batuan, air dan angin. Mesin yang telah diciptakan digunakan untuk memesin jagung, menghancurkan gula dan juga mengepam air. Selain daripada itu, beliau juga berjaya mencipta bejana automatik yang boleh mengisi bejananya sendiri. Nak tengok macam mana rupa yang dihasilkan oleh Banu Musa, mesin yang dihasilkan oleh Banu Musa, jom kita ke sebelah. Seterusnya saya mula kepada sumbangan sains, teknologi dan kejuruteraan kepada institusi intelektual Islam. Seterusnya saya beralih kepada sumbangan sains, teknologi dan kejuruteraan kepada institusi intelektual Islam. Institusi intelektual Islam sangat memainkan peranan penting dalam pembinaan dan dalam membangunkan tamadun Islam, antaranya universiti dan institusi pendidikan, perpustakaan, hospital, balai cerap, kejuruteraan awam dan juga kejuruteraan hidrologi. Institusi intelektual Islam sangat memainkan peranan penting kerana dapat menyumbang kepada pembangunan tamadun Islam seperti yang telah wujud dekat negara-negara timur, antaranya Universiti Al-Azhar, Universiti Granada di Andalus, Universiti Cordova dan Universiti Seville. Yang kedua pula ialah perpustakaan. Perpustakaan yang telah wujud di wilayah timur ialah wujudnya Baitul Hikmah yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid di Baghdad.
Sumbangannya berjaya melahirkan golongan penterjemah yang mahir, menjadi ejen penukaran budaya dan pemindahan teknologi. Sumbangan beliau bukanlah hanya melahirkan penterjemah yang mahir, beliau juga dapat menghimpunkan penterjemah dari pelbagai bangsa. Seterusnya, beliau berjaya menginstitusikan ilmu pengetahuan. Sumbangan seterusnya ialah hospital. Hospital berperanan sebagai pusat pengajian, penyelidikan, perubatan, rawatan, pusat latihan kejururawatan dan kedoktoran. Hospital juga berjaya mempelbagaikan kaedah rawatan terutama dalam spiritual, pencegahan, aromaterapi dan mengeluarkan penyakit. Ia juga dapat memperkenalkan kaedah pembedahan untuk penyakit-penyakit tertentu. Seterusnya, berjaya menginstitusikan pusat rawatan, iaitu hospital, hospital bergerak dan pusat kecemasan. Ia juga memperkenalkan etika dalam profesion kedoktoran dan pusat pengajian perubatan yang lebih teratur. Balai Cerap juga merupakan sumbangan sains, teknologi dan kejuruteraan. Balai Cerap ini berperanan sebagai pusat penyelidikan, pusat latihan pembelajaran, astronomi dan pusat pengumpulan data. Ia juga berjaya menggabungkan pelbagai disiplin ilmu dan pengkajian astronomi seperti matematik, trigonometri dan algebra. Balai Cerap ini juga dapat menghubungkan manusia dengan penciptanya, membuat pembetulan data-data yang kurang tepat dalam tamadun silam, mewujudkan kecenderungan mengkaji alam secara rasional dan empirikal serta menekankan kaedah penggunaan instrumen dan cerapan untuk mengisahkan teori. Sumbangan seterusnya ialah sumbangan kejuruteraan awam. Teknologi bangunan mempunyai kaitan rapat dengan bidang arkitek. Berjaya menonjolkan teknologi seni bina Islam yang mengagumkan seperti Masjid Al-Aqsa di Jerusalem dan juga Masjid Umayyad di Damaskus yang dibina pada kurun ke-7 Masihi. Seterusnya, yang dikagumi oleh semua orang adalah pembinaan jambatan Shahristan di Isfahan, Iran pada kurun ke-12 yang mempunyai pintu gerbang yang sangat banyak dan bersegmen. Sumbangan sains, teknologi dan kejuruteraan yang terakhir adalah kejuruteraan hidrologi. Ketika pemerintahan Umar Abdul Aziz, beliau telah mengarahkan pembinaan terusan yang panjangnya 10 km untuk mengalirkan air Sungai Furat ke Basrah sebagai punca air kerana berlaku kemarau yang sangat panjang. Di Parsi pula, teknologi air bawah tanah telah dibina di sekeliling bandar Isfahan dengan mengalirkan air daripada Sungai Zayan Dirud bagi kegunaan pertanian dan perumahan.